Okay, tes. Alright. Okay, so tutup dulu chat boleh tak? Chat terlalu banyak. Wow. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang kepada semua pelasian-pelasian Form 1. Apa khabar semua? Wow, hai sikit. Hai. 260. Ya Allah, banyaknya. Sangat banyak Okay, saya rasa macam ni lah. Saya rasa ramai sangat dalam ni, terlalu ramai. Okay, siapa-siapa yang boleh buat kamera, saya minta untuk you all buka kamera. Okay, sebab hari ini merupakan seminar ataupun kita boleh katakan ilmu free yang julung-julung kali berlaku, yang mana ianya percuma kepada seluruh Malaysia. Semua pelajar-pelajar di luar sana, asalkan you all adalah Form 1, asalkan you all adalah pelasian or non-pelasian, you all boleh join. Dan selamat bertemu kembali. Minggu lepas kita punya lah nangis-nangis kan, nak habis dah kan. Minggu ni kita jumpa sekali lagi di dalam seminar. Bukan di dalam normal kelas tetapi di dalam seminar. Dan saya nak ucapkan petang dan apa khabar semua? Semua orang sihat? Semua orang okey? Okey, sihat sir, sihat. Alhamdulillah, sihat. Okey, saya nampak ramai pelajar-pelajar saya yang buat kamera. Okey, hari ni saya tak silap saya, hari ni Selangor cuti, betul tak? Hari ni Selangor cuti kan? So ramai ke pelasian-pelasian yang berada di negeri Selangor? Selangor ada. Oh, cuti hari ni, betul cuti. Oh, Selangor hadir. Selangor hadir. Saya Datuk saya. Oh, negeri-negeri lain sekolah lah. Negeri-negeri lain sekolah. So semua dalam ni semua orang Selangor lah. Semua tak ada air kat rumah. Satu Malaysia cuti Satu Malaysia cuti. Oh, so ini bermaksud cuti sekolah lah ni. Sekarang ni you all semua tengah cuti sekolah. Yes, saja setry kan. Selangor cuti ke tak kan? Rupanya semua adalah cuti. Okay. Sekarang ni memang cuti sekolah dan kita mengadakan ilmu free, dan bukan hari ini saja. Okay, kita ada juga pada hari lain. Boleh rujuk jadual di dalam Instagram MC Plus. Dan sekarang ni abang kakak awak tengah berjuang, betul tak? All out SPM, booster SPM, macam-macam. Dahsyat betul lah MC Plus ni. Dan dikatakan Sefati dengan Sebadan akan masuk meletup. Meletup tak meletup lah kan. Dahsyat betul. Okay. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk MC Plus dan juga abang kakak awak yang SPM. Okay. Alright, saya tutup dulu chat. Boleh tak? Sebab saya rasa chat terlalu banyak. Okay, mungkin akan mengganggu penglihatan awak nak belajar, nak fokus. Dengan ada yang Assalamualaikum daripada tadi. Assalamualaikum. Okay. Saya jawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sihat ke? Sihat. Single ke? Plural. Ada tanya single ke tak? Baru start kelas. Okay. Dan kepada pelasian-pelasian yang baru saja join, okay, saya ingatkan juga nama saya adalah Sir Firdaus. You all boleh panggil Sir Firdaus, semua boleh. Jangan panggil woi. Janganlah. Semua boleh, tak ada masalah. Alright. Dan juga saya mengajar Form 1 dan juga Form 2 untuk subjek sejarah dan juga geografi. So pukul 3 sampai pukul 4 kita ada ilmu free untuk subjek sejarah, yang mana pada jam 4.30 kejap lagi sampai pukul 5.30, setengah jam kita akan berehat. Okay, kita akan ada geografi pula. So saya harap pelasian-pelasian yang sama ada dalam kelas ni adalah pelasian-pelasian yang akan join kelas geografi kejap lagi. Boleh? Boleh, mantap. Okay. Alright, dan diingatkan juga kita ada sebanyak 3 mana-mana terhalang pula kita ada sebanyak 356 jam. Lamanya 356 jam ni. Yes, 356 jam untuk ilmu free yang berlangsung. Dahsyat So tak tahulah apa lagi yang dahsyat tentang MC Plus. Apa lagi tak cukup Free 356 jam. Apa lagi tak cukup? Dan saya nak tanya semua orang, dah download ke nota yang dah diberikan ni? Semua orang dah download ke? Ilmu free dah bagi, nota dah bagi, tinggal nak download je. Print free tak rasa? Print free saya tak buka lagi kedai, nanti saya buka. Okay. Printer Sir Firdaus, free je. Tunggu saya buka kedai, nanti saya buat free Print free. Print free kalau awak guna print mak ayah awak. Free lah Semua nak minta free.
Okay, dan diingatkan juga, si ada tagline, jarang-jarang MC Plus. Post story dulu, tag us MC Plus. Post story dulu. Okay, so kalau you all ada nota ke, tengah belajar ke, nak record, nak buat story, buatlah. Jangan dah post story tu, next story lah. TikTok je lah. YouTube pula lah. Janganlah, capailah buka game. Janganlah. Kalau boleh fokus dalam Zoom kita ni, sebab banyak yang kita nak bincangkan dalam tempoh 1 jam ini. Okay. Alright, saya rasa semua orang pun dah dapat. Okay. Alright, sedikit saya nak bagi tahu tentang sejarah 3 kata 1. Ambil mana-mana ruang. Okay. Sebelum kita nak belajar kejap lagi, saya akan mulakan dengan bacaan doa. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu serba sedikit di sini dekat awak semua, pelajar-pelajar semua. Okay. Dekat nota yang awak dapat ni, sejarah 3 kata 1, saya akan fokuskan kepada bahagian soalan esei. Nampak bahagian soalan esei. Yang mana kita akan ada lagi ilmu free yang lain. Okay. Sebelum ni saya rasa saya pernah bincang dah bab 1, siapa-siapa pernah kelas rasa, tapi siapa-siapa yang tak pernah kelas rasa pun saya rasa awak dah belajar dah kat sekolah, betul tak? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 sampailah bab 8, dan saya percaya sekolah pun dah sampai bab 8, betul? Ada sekolah dah sampai bab 8, betul? Okay, ada sekolah yang dah sampai bab 8. Okay, saya rasa tak ada masalah lah. Okay, ada yang dah habis dah pun. Okay, ada yang dah habis, so good lah, bagus lah. Okay, majoriti di kalangan awak dah belajar dah. Cuma awak ada satu masalah. Masalah awak adalah bukan pada soalan objektif. Soalan subjektif pun boleh-boleh lah, 50-50. Awak sedang menghadapi masalah soalan esei. Betul ke tak betul? Salah ke betul? Betul sir, betul sir, betul sir. Soalan esei lah yang awak rasa, aku pernah belajar ke soalan esei ni? Macam tak pernah belajar kan? Cikgu pernah ajar ke soalan esei ni? Sir pernah ajar ke? Sir pernah ajar ke tak? Sir pun kena. Okay. Jadi fokus kita hari ni adalah kita nak jawab soalan esei sebab ramai lagi di kalangan pelajar Form 1, ramai lagi di kalangan kawan-kawan kita yang tak tahu esei tu apa. Esei pun tak tahu apa kan? Dia tahu esei tu tulis-tulis, tak ada bulat-bulat. Itu je dia tahu kan? Esei tak ada bulat-bulat, rasa boring lah. Tak naklah jawab. So tak boleh sebab esei adalah markah yang paling banyak. Dan di sini sertakan 2 bab, iaitu bab 2. Okay, soalan 1, awak boleh baca kat situ. Dah ada dah ruang-ruang dia. Kita akan jawab kejap lagi. Dan juga soalan daripada 3. Kenapa campur-campur ni? Tak apalah. Okay, daripada bab 3. Okay. Sama juga 1, 2, 3 soalan. Okay, so kita akan jawab kedua-duanya. Jangan risau, ada bahagian yang tak muat ni. Kan ada bahagian kosong ni. Gunalah bahagian kosong ni sebaik mungkin. Okay. Alright, okay. Okay, tapi sebelum tu, bagi memberkati seminar kita pada petang ni, marilah bersama-sama kita mulakan buka dengan ulumul kitab Al-Fatihah bagi pelajar-pelajar beragama Islam. Bagi pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam, boleh berdoa dan bertafakur mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga usaha kita diberkati. Okay, kita nak belajar dan pembelajaran kita ni, kita nak belajar kita ni diberkati. Okay. Okay, saya rasa semua orang pun dah ready, semua orang pun dah bersiap sedia. Okay. Alright, ambil mana-mana ruang. Saya nak bagi tahu serba sedikit dalam sejarah di dalam subjek mata pelajaran sejarah. Sejarah sejarah. Okay. Saya yakin dan percaya bila awak pergi ke sekolah, ada mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Dan salah satu subjek mungkin ada yang dah pernah belajar dah sekolah rendah, dah jam 4 tak tahulah. Tapi yang awak kira barulah juga tahun ni awak belajar adalah sejarah dan juga subjek geografi. Geografi tak nak cerita tentang sejarah. Bila awak belajar tentang sejarah, awak belajar tentang apa sebenarnya? Awak sebenarnya belajar tentang peristiwa. Awak sebenarnya belajar tentang cerita kan? Ceritaan satu masa dahulu. Okay, cerita ni adalah cerita yang benar. Okay, peristiwa masa lalu yang penting. Okay, itulah yang awak belajar dan itulah yang ada dekat dalam awak sepanjang bab 1 lah. Iaitu mengenali sejarah. Okay. Alright. Dalam bab 1, saya bagi tahu sikit lah. Dalam bab 1 awak belajar tentang mengenali sejarah. Betul? Mengenali sejarah. Saja saya nak tekankan sikit je. Mengenali sejarah. Mengenali sejarah. Okay, kat sini lah awak belajar. Macam-macam benda lah awak belajar kat sini. Mengenali sejarah ni. Okay.
Yang AC tu tinggalkan dulu. Saya nak bagi tahu beberapa perkara kat sini. Okay, mengenali sejarah. Kat sini ada sebanyak 7 subtopik. Maksudnya dekat sini awak akan belajar 1.1, okay, belajar 1.1 sampailah 1.7. Banyak subtopik dia. 1.1 sampai 1.7. Bukan sikit, bagi saya sangat-sangat banyak. 1.1 sampai 1.7. Yang mana kat sinilah awak belajar tentang pengertian sejarah. Kat sinilah awak belajar tentang belajar tentang kronologi, ruang dan masa. Kat sinilah belajar tentang dekad, abad, Allah and everything. I love you. I love you pun nak belajar kan? Amboi, I love you. Okay. Okay. By the way, saya nak tanya. Saya punya line okay tak? Ke kabur? Ke okay? Okay je kan? Okay sir. Okay. Kabur sekejap sir. Kabur Serius lah. Jap. Selap sikit. Kabur sebab internet? Okay, tak apa. Kita biarlah dulu line kabur. Okay, tak apa. Kita biar dulu beberapa minit. Saya rasa nanti dia akan okay. Ni ada masalah internet sikit lah. Masalah connection kan. Okay, tak apa. Tapi setakat ni awak boleh nampak tulisan saya. Okay. Sampailah belajar tentang sumber dalam sejarah kan. Sumber primer, sumber sekunder dan sebagainya. Okay, ni awak perlu bagi penekanan juga. Okay, bab 1 ni. Okay, kemudian bab 2, bab 3. Okay, bab 2, bab 3 ni sebenarnya awak belajar tentang zaman air batu kat sini. Zaman air batu. Dan juga zaman prasejarah. Zaman prasejarah. Tolong tulis. Adakan kertas kosong. Tolong tulis kat mana-mana. Zaman prasejarah. Okay. Yang ini pun banyak jugalah subtopik dia. Ada 2.1 sampai 2.5. Okay. Bab 3 pun banyak juga. 3.1 sampai lah 3.5 juga. Okay. Jadi sepanjang awak belajar bab 1 yang awak belajar, pelajar-pelajar form 1, awak belajar bab 1, bab 2, bab 3. Semua ni sebenarnya awak belajar tentang apa? Awak sebenarnya sedang belajar tentang zaman awal. Okay. Sejarah awal dunia. Sejarah awal dunia. Okay. Daripada bab 1 sampailah bab daripada bab 1 sampailah bab 3. Okay, yang awak belajar ni 1, 2, 3 ni awal dunia. Okay. Masuk sahaja dengan ni. Masuk je bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 dan juga bab 8. Okay, masuk je kat sini. Saya katakan sikit. Sampailah bab 8. Kalau awak ingatlah, saya harap semua orang ingat. Okay, awak belajar tentang apa? Bab 4, awak belajar tentang mengenali tamadun, betul? Mengenali tamadun. Mengenali tamadun. Lepas tu awak belajar apa? Bab 5, 6, 7. Awak belajar tamadun awal dunia. Kalau awak ingat lagi, tamadun awal dunia. Tamadun awal dunia. Alright. Bab 6 awak belajar tentang tamadun India tamadun Yunani dan Rom. Tamadun Yunani dan Rom. Bab 7 awak belajar tentang tamadun India dan China. Tamadun India dan China. Sampailah bab yang terakhir awak belajar tentang tamadun Islam dan sumbangannya. Sampailah the last chapter awak belajar tentang tamadun Islam dan sumbangannya. Betul? Ni awak belajar kan? Okey. Awak perasan tak? Bermula daripada bab 4, 5, 6, 7, 8. Ada satu perkataan yang sering berulang. Perkataan apakah itu? Yang asyik-asyik ulang aja perkataan tu. Bab 4, mengenali tamadun. Awak belajar apa itu pengertian tamadun. Betul? Apakah itu definisi tamadun? Tamadun mengikut pandangan Islam. Tamadun mengikut pandangan Barat. Civilization. Civitas. Peradaban dunia. Kan? Semua kita dah belajar kan? Lepas tu tamadun awal dunia, tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Huanghe, tamadun Indus.
Kemudian masuk pula tamadun Yunani dan Rom. Kita belajar tentang sistem pentadbiran politik di Yunani. Kan? Rom punya seni bina, Colosseum, dia punya jalan raya dia, akuedak dan sebagainya. Tamadun apa lagi? Tamadun India dan China. Kita belajar tentang sistem perluasan kuasa di India. Raja Asoka, dinasti Maurya, Gupta, Nanda. Kita belajar tentang sistem peperiksaan untuk jadi pegawai di China. Dan akhir sekali kita belajar tamadun Islam. Jadi sebenarnya awak belajar tentang apa ni? Kalau awak perasan sebenarnya awak belajar tentang tamadun. Jadi daripada 7 bab yang awak belajar, daripada 8 bab yang awak belajar ni, sebenarnya banyak ke 8 bab ni? Tak pun. Kalau awak blockingkan dia, awak buat dia dalam bentuk pecahan, awak sebenarnya belajar berapa perkara je awak kena belajar. Sejarah awal dunia, sejarah tamadun. 2 je sebenarnya. Banyak ke 2? 2 je. Tapi banyaklah pecahan-pecahan dia. Faham tak kat sini? Setakat ni faham tak? Walaupun bab itu adalah banyak, walaupun bab itu adalah panjang, tapi jangan awak rasa bab itu banyak. Inilah kebanyakan kelemahan-kelemahan pelajar. Banyaknya 8 bab, tak naklah belajar. Tapi bila tengok betul-betul, lah tamadun je. So, awak faham apa itu tamadun, awak kuasai bab 4, awak boleh kuasai bab-bab yang ke bawahnya. Okey, boleh? Jelas faham? Mantap. Okey, sekarang ni boleh tak kita nak masuk? So, setakat ni, sejarah tingkatan 1. Dah faham dah daripada segi silibus. So after this, kalau selepaskan awak boleh belajar sendiri tak? Dah tahu dah nak belajar apa? So kalau awak belajar bab 1, 2, 3, boleh tak sekalikan? Boleh, tak ada masalah. Kalau rasa saya nak belajar bab 4 dengan 5, 6, 7, 8 sekali, boleh tak sir? Boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang ni dah bukan dah waktu untuk awak buat nota. Sekarang ni dah bukan dah tibanya masanya untuk awak salin balik apa benda semua. Sekarang ni adalah waktu untuk awak memperbanyakkan latihan. Saya rasa bab mana yang paling susah? Semua adalah mencabar, tapi sekali lagi saya bagi tahu dekat awak, untuk awak belajar, contoh awak nak belajar tentang tamadun awal dunia. Tapi awak tak faham apa itu tamadun, bab 4. Tak boleh lah kan? So awak kena kuasai dulu, yang awak betul-betul kena kuasai. Bab 1 untuk awak kuasai bab 2 dan 3. Bab 4 adalah untuk awak kuasai bab 5, 6, 7, 8. Okay? 2 bab tu penting. 2 bab ni sangat-sangat penting. Okay? Alright, selesai setakat ini. Okay, boleh tak saya nak mulakan serba sedikit kita punya contoh soalan. Contohnya kita nak pergi kepada bab 2, boleh? Okay, so tamadun tu macam mana? Okay, ini tamadun itu adalah bandar ataupun kota. Daripada erti kata mudahnya. Tapi kalau awak buka buku teks, awak akan dapati tamadun ialah pencapaian tertinggi sesuatu masyarakat di dalam pelbagai bidang. Okay? Tak kisahlah bidang pertanian, maju. Bidang teknologi, maju. Bidang perluasan kuasa, maju. Bidang apa lagi? Bidang perdagangan, maju. So dalam pelbagai bidang, semua bidang manusia maju. Itulah dia tamadun. Okay, tak apa. Yang tu kita akan bawa ke sesi yang lain untuk tamadun. Okay, untuk hari ini saya punya fokus dengan ni. Okay, hari ini saya punya fokus hanyalah satu saja. Kita nak cover untuk awal dunia. Yang ini, sejarah awal dunia. Jadi ada 2 bab kat situ yang saya nak fokuskan, iaitu bab 2 dan juga bab 3. Okay? So untuk tamadun ni, saya harap awak boleh join untuk sesi ilmu free yang seterusnya. Saya akan sediakan, kita fokuskan kepada bahagian tamadun sahaja. Okay? So hari ini fokus kita kepada apa? Bab 2, zaman air batu dan juga zaman prasejarah. Okay, so semua orang buka kepada soalan latihan yang ada kat bawah ni. Sekejap. Oops. Kita tengok kat soalan latihan yang ada kat bahagian bawah tu. Okay, kita baca soalan dahulu. Okay, kita tengok soalan dia. Okay, saya bacakan kat awak. Sama-sama jom kita tengok. Okay, bab 2. Perubahan suhu yang meningkat pada zaman air batu akhir memberi kesan terhadap bentuk fizikal dan kehidupan bumi. Okay, bila awak baca soalan ni, saya nak screenshot yang atas tu. Sabar-sabar, kejap lagi saya bagi masa untuk awak screenshot. Okay, bila awak baca kat sini, cuba baca kat sini. Okay, perubahan suhu yang meningkat pada zaman air batu akhir memberi kesan terhadap bentuk fizikal dan kehidupan bumi. Ini. Saya nak tanya pelasian-pelasian form 1, sir. Ini soalan ke bukan soalan? Yang atas ni. Yang ini, nombor 1 ni. Perubahan suhu yang meningkat pada zaman air batu akhir memberi kesan terhadap
bentuk fizikal dan hidupan bumi. Soalan ke? Ini bukan soalan. Ini adalah apa? Ini hanyalah pernyataan sahaja. Dia hanya bagi awak pernyataan, or in English we call it as a statement. It just only a statement. Statement je. Kenapa dia bagi pernyataan macam ni? Supaya kita, yes, maklumat pun betul juga. Supaya kita boleh analisis ini adalah bab berapa. Kalau lah dia tak bagi tiba-tiba keluar soalan, awak pun pening kan? Ni soalan ni daripada bab berapa kan? So bila dia bagi awak pernyataan ataupun statement, awak boleh tahu, oh ini bab apa. Sebab apa? Ada satu perkataan kat situ, zaman air batu akhir. Kat situ dapat tak? Zaman air batu akhir. So awak dah tahu dah, zaman air batu itu adalah bab 2. Kalau air batu akhir maksudnya subtopik yang hujung lah kan. Zaman air batu akhir. Takkanlah subtopik yang awal. Mungkin 2.5, 2.4 begitu. Okay. So awak dah tahu, oh bab 2. Zaman air batu, saya ingat dia akan bagi maklumat yang jelas. Kalau tamadun katakan, dia akan bagi tahu awak, okay, peningkatan tamadun India menyebabkan dinasti Maurya Gupta Nanda semakin meluaskan kuasa mereka. Jadi awak tahu, oh itu bab 7. Okay. Jadi sebab itulah kita kena kuasai dulu. Bila awak nak jawab soalan esei, tolong please kuasai dulu silibus yang ada. Alright? Study dulu apa yang ada dekat dalam buku teks awak. Walaupun saya percaya awak tak tahu apa yang bakal keluar dalam peperiksaan. Awak tak tahu soalan objektif ke, soalan subjektif ke, soalan esei ke. Tapi buku teks awak ada tak? Ada kan? Awak ada kan bab 1 sampai bab 8. Kuasai dulu apa yang ada. Jangan hiraukan apa yang akan keluar, akan datang. Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu kan apa yang akan keluar. Saya bukanlah tilik nasib boleh tahu kan. Portugal lawan Morocco pun saya tak percaya Portugal kalah. Apa tak lagi apa yang keluar dalam peperiksaan awak kan. Ronaldo nangis kan. Ronaldo pun nangis. Tak apalah. Okay. Dia dah buat yang terbaik. Awak ni dah buat yang terbaik ke untuk exam ni? Kita kena buat yang terbaik juga. Okay, jadi kita dah tahu. Okay, kat sini barulah soalan. Nampak tak? Soalan ni kat mana? Inilah dia soalan. Soalan A, soalan B dan juga soalan C. Ni tulis C kat situ. Pada pendapat anda ni awak tulis C. Ini dia panggil sebagai anak soalan. Soalan pun ada anak jangan main-main Soalan pun ada anak. Saya pun ada anak. Anak mata, anak telinga Ada juga kita pun ada anak anak buah ramai lah. Okey, nyatakan ciri-ciri khusus zaman air batu akhir. Tinggal berayat. Zaman air batu akhir. Okey, nyatakan ciri-ciri khusus. So apa soalan nak? Soalan minta awak nyatakan ciri-ciri khusus zaman air batu akhir. So apa ciri-ciri dia? Okey, berapa markah? Tengok dulu berapa markah? 6 markah. Kalau soalan ni 6 markah, dia minta awak nyatakan. Dengar? Nyatakan. Perlu tak awak huraikan? Perlu tak awak terangkan ke, jelaskan ke? 3 huraian. Ada yang dah confuse dah. 3 isi ke, 3 huraian ke, 6 isi ke? Okey. Kat sinilah kita nak menjawab. Kat sinilah kita nak menjawab soalan macam ni. Okey, tengok ni. Okey. Bila awak jumpa soalan macam ni, okay, yang pertama awak kena tahu apa ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri zaman air batu akhir. So, saya rasa ramai yang dah tahu, betul tak? Kalau awak buka je dekat awak punya buku teks awak akan dapati ada apa? Ada aras laut, ada kehidupan manusia, ada ciri fizikal bumi. Ingat lagi tak ni? Kita dah pernah belajar dah ni. Ingat lagi kan? Ciri khusus zaman air batu akhir. Maksudnya zaman air batu akhir tu apa yang dah mula berlaku perubahan pada zaman air batu akhir ni. So dinakkan adalah ciri khusus dia adalah apa. Okay. Jadi di sini, walaupun awak dah ada isi-isi awak tu, kita apalah, kita bagi dulu apa yang ada tu. Contoh bagi tahu saya apa yang ada. Yang pertama, cara nak jawab soalan esei, awak ambil balik pangkal ayat. Contohnya macam mana? Saya type boleh tak? Saya rasa saya nak type lah. Saya rasa saya tak nak tulis. Saya rasa saya nak type. Sabar sekejap. Type lebih laju dan lagi kemas lah. Sabar sekejap. Zaman dah moden. Okay, saya nak type kat sini. Test.
Satu, dua, tiga. Portugal kalah. Salah, salah. Kita satu, dua, tiga je. Okay, senang tak guys tu? Bila awak nak mula menjawab soalan esei, bagaimana cara nak jawab soalan esei? Yang pertama adalah dengan kita ambil balik, salin balik dia punya pangkal ayat. Iaitu, nyatakan ciri-ciri khusus zaman air batu akhir. Awak buang nyatakan tu, awak ambil je soalan tu. Ciri-ciri khusus, boleh juga ada yang buat antara ciri-ciri khusus pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau awak ada ciri-ciri khusus zaman air batu akhir, iyalah pun boleh, tak ada masalah. Kenapa ada garisan ni? Okay, ciri-ciri khusus zaman air batu, besarkanlah zaman tu. Z tu besarkan. Zaman air batu akhir ialah. Okay, dapat Jangan tanya saya kenapa ada garisan. Saya pun tak tahu kenapa ada garisan ni. Tak apalah, biarlah. Okay, ciri-ciri khusus zaman air batu akhir ialah. Okay, yang pertama, barulah awak bagi isi yang pertama awak. Okay, jap. Saya ambil jawapan daripada Plashin. Bukan jawapan saya ambil jawapan Plashin. Okay, ada Plashin yang cakap Puteri Fatih Amanda, kehidupan manusia yang berpindah randah dan nomad. Okay, sabar dulu. Kehidupan manusia. Okay, boleh. Okay, awak ambil macam tu. So, dia punya isi dia adalah kehidupan manusia. Yang berpindah randah tu bukan, tu huraian. So, awak tulis je. Ialah kehidupan manusia. Okay, awak tulis dah. Okay, dah tahu tak isi dia. Ciri-ciri khusus zaman air batu akhir ialah kehidupan manusia. Tapi saya nak tanya awak, lengkap ke kehidupan manusia je? Lengkap ke kehidupan manusia? Tak lengkap kan? So, awak tambahlah sikit. Awak cakap lah kehidupan manusia, okay, yang tinggal, okay, di kawasan tanah pamah yang sejuk. Tanah pamah yang sejuk serta hidup secara nomad. Hidup secara nomad tu bermaksud hidup berpindah randah. Okey, dah dapat dah. Okey, selesai kat situ. Okey, bagilah pula selain itu. Selain itu. Awak nak cakap, tak nak selain itu boleh tak, sir? Saya nak letak di samping itu. Boleh, tak ada masalah. Semuanya boleh. Tak nak letak selain itu, nak letak di samping itu, nak letak seterusnya. Boleh, tak ada masalah. Okey, zaman air batu tu dah ada manusia ke, sir? Yes, Muaz, dah ada dah. Zaman air batu akhir, nampak? Dah ada dah manusia. Okey. Selain itu, apa lagi yang awak nak cakap selain daripada kehidupan manusia? Yang pertama kita dah bagi tahu dah kehidupan manusia. Apa lagi awak nak cakap? Okey, saya ambil jawapan Haikal. Haikal cakap fizikal bumi. Okey, kalau fizikal bumi, awak kena cakap ciri fizikal bumi. Ayat lengkap dia. Okey, selain itu, ciri fizikal bumi. Okey, saya ambil jawapan Haikal. Ciri fizikal bumi. Okey. Yang mempunyai, bagi huraian sikit. Okay. Permukaan air laut yang membeku. Permukaan air laut yang membeku. Okay. Permukaan air laut yang membeku. Kan betul kan? Permukaan air laut kan beku kan masa tu. Mana ada air laut ni kan? Menyebabkan sebahagian besar bumi dilitupi salji. Dilitupi salji, yang penuh dengan salji. Okey, yang ini adalah isi yang pertama. Isi yang pertama saya ambil daripada Puteri Fatih Amanda. Okey. Nampak kan? Semua orang nampak kan tulisan saya? Okey, ini adalah yang kedua. Isi yang kedua sekali dengan huraian dia.
Okey. Okey, lagi apa lagi awak boleh bagi tahu? Suhu dunia. Okey, jap, sabar jap. Okey, banyak ni. Okey, Batrisha. Seterusnya, binatang seperti memet, badak, kuda dan singa tinggal di kawasan tanah paman yang sejuk. Okey. Arisa, saya boleh tulis dalam bentuk poin tak apa ke? Okey, Arisa sabar dulu Arisa. Okey, Batrisha, saya ambil Batrisha punya dulu. Seterusnya, ni Batrisha punya jawapan Seterusnya, saya tak kata jawapan ni betul atau salah. Saya just bagi je jawapan. Okay. Tapi salin je. It's okay. Setakat ni saya dah betulkan. Okay. Seterusnya, boleh cakap kat situ. Binatang Okay. Kalau nak cakap binatang, awak kena cakap, okay, binatang lah, haiwan. Binatang zaman air batu akhir, yang wujud adalah seperti, yang wujud adalah seperti, barulah bagi tahu tadi, memet berbulu. Ataupun woolly mammoth kan. Tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia mammoth berbulu. Badak, kuda dan singa. Boleh, tak ada masalah. Okay, semua orang dapat tak kat sini? Banyaknya. Sekejap. Saya tukar sekejap. Okay. Okay, setakat ni semua orang nampak tak? Okay, sabar sekejap. Okay, jawapan macam ni. Okay, dah. Semua orang dah tulis. Okay, stop dulu. Semua orang stop sekejap. Stop. Type apa-apa. Simpan dulu ataupun siapa-siapa yang sedang menulis boleh tak stop dan bagi perhatian dekat sekejap boleh? Okay, saya boleh. Okay, good. Okay. Bila awak jawab macam ni, jawapan ni boleh diterima, tak ada masalah. Okay. Awak tengok ciri-ciri khusus zaman air batu akhir ialah kehidupan manusia. Ini adalah dia punya ciri-ciri khusus. Awak bagi tahu dah. Kehidupan manusia. So kat sini sepatutnya awak dah boleh dapat Awak dah boleh dapat markah lah. Okay, ciri-ciri manusia. Kehidupan manusia. Awak dah boleh dapat markah dekat situ. Okey, tapi awak kena tak huraikan. Awak kena huraikanlah sikit yang tinggal di kawasan tanah paman yang sejuk serta hidup secara normal. So ini adalah huraian kepada isi dia. Okey, yang warna hijau tu, siapa-siapa yang tu nampak tu, warna hijau itu adalah dia punya isi dia. Okey, kalau sebab warna hijau tu maksudnya dia punya isi dia. Yang warna biru tu adalah dia punya huraian dia. Okey. Dan ada lagi tak huraian selain daripada ni? Yes, betul. Maksudnya bagi isi dan juga huraian. So kalau soalan ni 6 markah, okey. Kalau soalan ni 6 markah, sebenarnya satu markah tu bila awak bagi dekat isi dia. Okey, satu isi tu awak dah dapat satu markah. So ada berapa isi kat sini? Kehidupan manusia, ciri fizikal bumi, binatang zaman air batu akhir. Ada 3 markah awak dapat kat situ. Dan awak dapat tak another 3 markah? Awak dapat sebab apa? Awak menghuraikan setiap isi awak tu. Awak huraikan. So adalah markah dia kat situ. Dan selain daripada ni, boleh tak awak bagi selain daripada kehidupan manusia, ciri fizikal bumi, binatang zaman air batu akhir, ada tak? Ada. Contohnya adalah apa? Awak boleh bagi tahu aras laut. Awak boleh bagi tahu apa lagi? Awak boleh bagi tahu juga suhu. Awak boleh bagi tahu juga tumbuhan. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey? Faham tak? Maksudnya tak semestinya awak kena bagi 6 kat sini. Tak semestinya. Daripada 6, awak ingat 3 je. Tak ada masalah. Apa dia lagi 3 se? Yang lagi 3 tu, saya tulis kat sini. Yang lagi 3 tu adalah ini. Tulis ni. 1, 2, 3. Yang lagi 3, awak boleh bagi tahu isi aras laut. Awak boleh bagi tahu isi suhu. Awak boleh bagi tahu tumbuhan. Contoh huraian untuk aras laut, awak boleh cakaplah. Aras laut, permukaan air laut, paras air laut semakin
pada ketika itu rendah kan. Tapi bila zaman air batu, bila suhu semakin meningkat, paras elok pun semakin meningkat. Macam tu. Suhu, awak boleh cakap apa kat suhu? Awak boleh cakap suhu pada ketika itu suhu dunia terlalu sejuk. Dunia diliputi dengan salji dan sebagainya. Tetapi apabila zaman air batu akhir, suhu semakin panas lah kan. Suhu semakin meningkat. Sampailah zaman sekarang, global warming kan. Suhu semakin meningkat. Kemudian tumbuhan. Kalau tumbuhan nak boleh cakap apa? Apa tumbuhan-tumbuhan yang ada? Tumbuhan yang ada adalah seperti rumput. Kan kita ada padang rumput savana, ingat lagi? Selain daripada rumput, kita ada apa lagi? Kita ada tumbuhan yang renik dan menjalar. Renik ni tumbuhan yang pendek-pendek je. Okay? Okay, dapat kat sini setakat ni. So, boleh bagi tahulah. Okay, ada yang cakap, Sir. Safwan cakap, Sir, kalau kita bagi 6 isi tanpa huraian, maksudnya dia nak bagi tahu ciri khusus zaman air batu adalah kehidupan manusia, aras laut. Okay, yang itu sebenarnya boleh diterima kalau soalan dia kata berikan ciri-ciri ataupun namakan ciri-ciri. Okay, tapi dia bergantunglah. Dia ada soalan yang lebih lengkap lagi sebenarnya. Soalan macam ni pun boleh juga diterima. Tak ada masalah. Yang ni lebih lengkap lah. So boleh kata yang ini lebih lengkap sebab awak menghuraikan isi dan juga huraian. Okay, kalau bagi tahu isi saja tak lengkap lah kan. Kehidupan manusia macam mana? Ciri fizikal, binatang zaman air batu akhir. Binatang macam mana? Awak kena terangkan, awak kena huraikan. Suhu, awak cakap suhu je. Suhu yang bagaimana? Okay. Jadi ini adalah teknik untuk menjawab. Sebacakan sekali lagi soalan. Nyatakan ciri-ciri khusus zaman air batu akhir. Soalannya, jawapannya adalah ciri-ciri khusus zaman air batu akhir ialah. Mana sedapat yang ini? Sedapat daripada soalan. Isi yang pertama, kehidupan manusia yang tinggal di yang tinggal di kawasan tanah tamar, ni huraian dia, yang sejuk serta hidup secara nomad. Nomad itu adalah hidup secara berpindah randah. Lepas tu masuklah dia punya penanda wacana. Selain itu, ciri fizikal bumi, isi nombor 2, yang mempunyai permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi dilitupi salji. Huraian nombor 2. Okay, lepas tu masuk penanda wacana seterusnya. Binatang zaman air batu akhir. Isi yang ketiga, huraian yang ketiga, yang wujud adalah seperti memet berbulu, badak, kuda dan singa. Okay, boleh? Setakat ni dapat? Okay, Wan Mahdi kata, Sir, dekat sekolah saya kena tulis 3 paragraf dan 3 ayat baru dapat markah penuh. Boleh ke saya nak guna cara ni juga? Cara ni boleh, tak ada masalah. Tapi andai kata cikgu awak dah ajar. Okay, yang pertama, yang atas. Betul kena selang. Isi yang kedua. Isi yang ketiga kena selang pula. Tak ada masalah. Ikut cara cikgu awak. Itu maksudnya beza dia selang dengan rapat. Itu je. Tapi selain daripada itu, boleh. Tak ada masalah. Okay, tadi saya dapat soalan daripada, saya tak ingat siapa saya baca sekejap. Dia tanya, boleh tak buat dalam bentuk point? Siapa tanya saya tadi Siapa yang tanya saya tadi? Okay, Haikal dah bagi. Sekejap, setengah tengok sekejap. Okay, tadi ada yang tanya saya. Tak ingatlah, Alia ke siapa? Arisa. Arisa tanya saya, boleh ke jawab dalam bentuk point? Okay, Arisa tanya. Okay, kalau buat bentuk point, saya takut cikgu awak bagi jawapan yang salah. Sebab ini adalah esei. So, bila soalan esei, bermaksud bukanlah nak kena buat esei macam bahasa Melayu, tak. Maksudnya awak kena jawab dalam bentuk yang lengkap. Bentuk ayat begini. Okay? So, kalau boleh saya nak nasihatkan semua pelasian-pelasian, elakkan daripada menjawab dalam bentuk point. Okay? Cikgu dalam ujian sejarah, ada tak soalan esei ataupun tidak? Cheng Wing Hang. Okay, Cheng Wing Hang, jawapan dia adalah mesti kena ada punya soalan esei. Okay, tapi kalau katakan anda kata in your examination only have objective and subjective, is depend on sekolah kan, bergantung kepada pihak sekolah. Tapi PT3 memang ada soalan esei. Wah, baguslah, semua orang nampak macam nak belajar. Wah, bagus. Okay, kalau tak pakai penanda wacana tolak markah ke Alia? Boleh juga, cuma penanda wacana ni untuk awak cantikkan lagi ayat awak. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Kita tengok apakah kesan jika suhu dunia meningkat? Okay, ini soalan yang seterusnya. Apakah kesan bila suhu dunia meningkat? Okay, soalan ni sebenarnya agak awak kena tahulah. Okay, soalan ni agak kebat juga sebenarnya. Okay, kita ambil sama juga macam mana saya ajar awak tadi. Ambil pangkal ayat. So awak ulang balik. Kesan jika suhu dunia meningkat ialah
Faham tak maksud saya? Awak ambil balik dia punya pangkal ayat dia tu. Okay, salin balik. Okay, kesan jika suhu dunia meningkat, okay, kesan jika suhu dunia meningkat, awak boleh cakap kat situ, ialah berapa markah? 6 markah. Okay, yang ni awak boleh bagi tahu 6 isi yang berbeza. Okay, contoh okay, awak boleh cakap macam ni. Ialah bumi akan terdedah, bumi akan terdedah kepada gelombang haba. Mana datang gelombang haba ni? Gelombang haba ini datang daripada uh, apa? Cahaya matahari. Okey. Ha. Okay, tulis dulu kat situ. Kesan jika suhu bumi meningkat ialah bumi akan terdedah kepada gelombang haba. Okey. Okey, ini saya tunjuk kalau awak tak nak jawab dalam bentuk tak nak bagi, kalau awak tak nak bagi apa? Awak tak nak bagi penanda wacana, boleh juga. Kedua, faham tak? Nampak tak? Yang ni yang pertama. Kesan jika suhu dunia meningkat ialah bumi akan terdedah kepada gelombang haba. So faham tu isi yang pertama. Kedua, awak boleh cakap apa yang berlaku lagi? Kedua, banyak nyawa yang akan terancam. Faham tak? Kedua, banyak nyawa yang akan terancam. Ada tak binatang yang mati disebabkan oleh pemanasan global? Pernah berlaku tak? Pernah. Even binatang-binatang yang pupus seperti harimau bertarikh panjang, sloth ataupun mammoth, kerana masalah suhu, mereka tak boleh nak hidup dalam keadaan suhu yang berbeza, maka mereka pun pupus. Kan? Banyak tak nyawa-nyawa yang akan terancam? Banyak yang terancam. Okay? Okay, ataupun boleh sambung lagi. Yang ketiga, ni tak ada masalah. Cikgu awak tak boleh cakap, kenapa kedua, ketiga ni? Sebab yang penting adalah awak punya isi awak. Tapi sekali lagi saya cakap, selain itu, di samping itu boleh, tak ada masalah kalau awak nak guna. Okay, cuma kalau boleh, kalau terus bagi point, takut dia tak ada pemisah. Nampak tak? Ni dia ada pemisah antara satu isi dengan satu isi yang lain. Okay, ketiga, apa lagi awak boleh cakap kat situ? Awak boleh juga cakap, okay, dunia boleh, bumi pun boleh. Dunia akan mengalami masalah kekurangan air. Dunia akan mengalami masalah kekurangan air. Saya nak tanya sekali lagi. Bila kita ada masalah kekurangan air, masalah tak kepada manusia? Masalah lah kan, kita hari-hari perlukan air untuk mandi, untuk minum, untuk cuci pakaian, untuk ambil wuduk. Alhamdulillah. Nak ambil wuduk soleh betul lah student-student saya ni. Okey, apa lagi kita boleh cakap? Okey, Nufil bagi jawapan. Ainin Sofia untuk masak masalahnya ada air je kat rumah tapi tak masak-masak pun. Air ada pun tak masak-masak Okey. Keempat, apa boleh cakap? Keempat, apa yang boleh kata lagi? Okey, apa boleh cakap? Kejadian banjir besar. Kejadian banjir besar. Okay, kejap lagi saya cerita macam mana boleh berlakunya banjir ni. Okay, kejadian banjir besar. Okay, kejadian banjir besar di kawasan berhampiran pantai. Di kawasan berhampiran pantai. Okay, macam mana boleh berlaku banjir besar ni? Keempat, kejadian banjir besar di kawasan berhampiran pantai. Okay, bila suhu terlalu panas, ais-ais di kutub utara dan juga kutub selatan semakin mencair, betul? Apa yang berlaku dengan kita punya paras air laut bila suhu semakin meningkat? Jadi meningkatlah kan? Paras air laut kita semakin meningkat. Bila paras air laut meningkat, apa yang berlaku dengan dataran-dataran rendah? Kawasan-kawasan tanah rendah ni?
akan tenggelam. Bila tenggelam, tambah pula dengan hujan. Banjir tak kan? Mestilah banjir kan? Maka tenggelam. Okay, ni pun salah satu masalah. Okay, bila banjir pun banyak masalah kan? Ni bukan tsunami Tsunami tu adalah gempa bumi yang berlaku di dasar laut. Ni bukan tsunami, ni banjir. Okay. Okay, selain daripada tu, apa lagi awak cakap? Kelima. Sebab dia nak 6 kan? Awak cakap kelima. Okay, apa awak cakap kat situ? Kelima. Okay. Boleh kata kehilangan lebih banyak habitat. Ataupun nak boleh cakap haiwan ataupun binatang akan kehilangan habitat. Okay. Habitat tu maksudnya tempat tinggal haiwan. So biasanya soalan kesan dia nak 6 makan. Ada yang 4, ada yang 6. Kalau 4 bagi 4 je. Kalau 6 bagi 6. Okay. Alright. Akhir sekali. Yang ke-6 waktu jangan tulis. Ke-6 boleh lah akhir sekali. Akhir sekali. Apa lagi yang berlaku? Bila cuaca suhu terlalu panas ni. Apa lagi yang akan berlaku? Awak boleh kata. Okay. Hasil pertanian global merundum. Hasil pertanian global merundum. Maksudnya semakin jatuh. Hasil-hasil pertanian dunia. Global ni adalah dunia. Tak kisahlah dekat Brazil ke, dekat Uruguay ke, dekat Morocco ke, tengah tanam koko ke. Apa sahaja hasil-hasil pertanian apabila katakan suhu semakin panas, kemarau berlaku dan sebagainya, akan merudum. Bila merudum, apa berlaku kepada ekonomi kita? Ekonomi kita pun mula merosot. Apa jadi dengan kita punya bekalan makanan kita? Pun semakin merosot. Okay, ni antara masalah-masalah yang berlaku. So penting tak kita nak kena jaga cuaca kita? Penting tak untuk kita jaga suhu kita? Tapi kan cuaca suhu mana boleh kontrol? Siapa cakap tak boleh kontrol? Kita boleh kurangkan kebakaran terbuka ke tak boleh? Boleh. Kita boleh kurangkan tak penggunaan plastik? Kita boleh kurangkan tak penggunaan kenderaan-kenderaan yang ada bahan api fosil, bahan bakar dan sebagainya. Contohnya kereta, motosikal semua. Boleh tak kita kurangkan? Banyakkan public transport. Boleh kan? Siapa cakap tak boleh kontrol? Kita yang boleh sebenarnya, tetapi kita tak buat benda tu. Kita tak prevent from that. Okay, so dapat jawab soalan macam ni. So dah dapat dah. Oh macam ni rupanya. Okay, seulang sekali lagi. Apakah kesan jika suhu dunia meningkat? Awak boleh jawab. Kesan jika suhu dunia meningkat ialah bumi akan terdedah kepada gelombang haba. Kedua, banyak nyawa yang akan terancam. Ketiga, dunia akan mengalami masalah kekurangan air. Keempat, kejadian banjir besar di kawasan berhampiran pantai. Kelima, haiwan akan kehilangan habitat. Akhir sekali, hasil pertanian global merundum. Semua dapat kat sini? Faham macam mana nak jawab? Ada banyak lagi. Asalkan jawapan tu make sense, okay, boleh diterima. Tak ada masalah. Okay. Okay, soalan macam ni. Okay, soalan kebat. Saya baca sikit kat sini. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga alam sekitar? Okay, yang ini banyak jawapan yang boleh. Okay, sebagi point je lah. Okay, yang ni awak boleh jawab lah. Pada pendapat saya, okay, langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga alam sekitar ialah jawab macam ni. Jawab dalam bentuk macam ni. Okay? Okay, jap, sabar jap. Ada juga yang tanya saya. Sabar jap. Okay, Afrina, simpan dulu soalan awak. Nanti saya jawab soalan awak tu. Afrina tanya soalan yang bagus. Okay. Okay, kalau soalan macam ni, sabar dulu. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga alam sekitar. Okay. Awak boleh cakap apa? Banyak benda yang awak boleh cakap. Antaranya, okay, ini sebagai dalam bentuk point tapi awak boleh jawab sendiri nanti. Okay. Antaranya, awak boleh cakap kempen kitar semula. Ni boleh diterima. Kempen kitar semula. Jangan jawab dalam bentuk point, jawab macam yang saya ajar tadi tu. Kempen kitar semula. Banyaklah. Ataupun nak boleh cakap amalan 3R. Reduce, reuse, recycle. Kan? Amalan 3R. Reduce, reuse,
recycle. Benda ni dah tak asing lagi ya. Cuma awak cakap lah, reduce kurangkan, reuse guna semula, recycle kitar semula. Okay. Ataupun awak nak cakap kempen alam sekitar pun boleh ya. Yang ni kempen kitar semula, kempen alam sekitar. Kempen alam sekitar. Kempen alam sekitar ni lebih kepada gotong royong, kan, aktiviti gotong royong dan sebagainya. Ataupun awak cakap pendidikan alam sekitar, maksudnya dekat sekolah-sekolah kena terapkan adanya pendidikan alam sekitar. Sekolah-sekolah kena ada mungkin kelab pencinta alam kat sekolah kan, ataupun awak belajar dekat alam pendidikan moral, pendidikan civic, pentingnya menjaga. Okey, ataupun awak boleh cakap penguatkuasaan undang-undang. Amalia, 8 markah kena ada 8 poin ke? Yes, betul Amalia. Okey, awak boleh cakap penguatkuasaan undang-undang. Pihak-pihak berwajib perlu mengetatkan undang-undang. Siapa yang membuang sisa toksik di laut, di sungai, perlu dikenakan hukuman yang setimpal. Cakaplah kan. Okay, apa lagi? Baru apa ni? Okay, apa lagi awak boleh cakap? Ataupun awak boleh cakap mengurangkan penggunaan plastik. Gantikan plastik dengan apa? Dengan beg katakan mengurangkan penggunaan plastik. Dah macam geografi dah kan. Penggunaan plastik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lagi apa lagi awak boleh cakap? Awak boleh cakap juga ni, pendedahan media massa ataupun media sosial. Pendedahan di media massa. Media massa lah lebih tepat. Okay, sesiapa yang tak tahu media massa ni apa, media sosial adalah awak punya Instagram, TikTok, YouTube, semua tu media sosial. Media massa ni dia macam televisyen, radio, ni semua adalah media massa. Media-media yang ditapis oleh pihak kerajaan. Okey, ataupun nak boleh cakap juga penanaman semula pokok. Pun boleh. Banyak benda boleh cakap. Penanaman semula pokok. Dan seangkatan dengannya. Okey. Tak perlu huraian ke se? Tak perlu huraian. Sebab apa? Soalan minta awak apa? Soalan just minta pada pandangan anda, pada pendapat anda. Cakaplah, pada pendapat saya. Okey. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjaga alam sekitar ialah kempen kitar semula. Selain itu, amalan 3R seperti reduce, reuse dan recycle juga dapat digunakan. Okey, bagi mengurangkan masalah alam sekitar. Kempen alam sekitar, pendidikan alam sekitar, penguatkuasaan undang-undang, mengurangkan penggunaan plastik. Okey, peredaran di media massa, penanaman semula pokok. Kalau boleh bagi huraian, bagi je huraian. It's okay. Tambah sikit huraian awak tu. Okey. Contohnya, kalau katakan pengurangan penggunaan plastik, terdapat negeri di dalam Malaysia yang telah mengenakan charge sebanyak RM20 sen untuk penggunaan plastik kan, ada kan? Dan selain daripada tu. Okey, setakat ni semua orang dapat tak soalan untuk soalan satu ni? A, B, C dan soalan ni awak boleh nampak ini adalah soalan kebat. Okey. Se-upload tak answer ni dekat apps nanti saya akan upload. Okey, semua orang pergi kepada yang bawah ni. Yang padamlah C tu. Dia padamlah yang C tu. Bab 3. Tak kena langsung, dia bab 3. Okey. Yang ni yang selebih ni boleh buat latihan, tapi saya akan guide sikitlah. Okey, tengok ni bab 3. Zaman prasejarah berlaku di seluruh dunia. Sekali lagi, Plashen form 1. Ada soalan tak dekat sini? Ada soalan tak? Tak ada. Ini adalah statement, pernyataan. Mana nak tahu ni bab berapa? Awak tengok pun awak dah tahu dah. Zaman prasejarah. Ini bermaksud ini adalah bab 3. Simple je. Oh, bab 3. Okey, tak apa. Okey. Huraikan peralatan yang digunakan pada zaman batu. Zaman batu. Okey, by the way dalam zaman prasejarah ni, awak kena ingat sekali lagi, kita ada 4 zaman. Kita ada zaman apa? Paleolitik. Ingat lagi saya harap semua orang ingat lagi Paleolitik,
Mesolitik, Neolitik, dan logam. Dan zaman logam. Cumanya dengar baik-baik. Cumanya zaman-zaman yang saya bacakan tadi ni, zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik ni adalah zaman batu. Yang logam ni memang zaman logam lah. Logam ni memang zaman logam. So bila dia tanya berapa zaman, berapa tahap? Zaman ada 4. Tapi berapa tahap? Ada 2 tahap. Tahap zaman batu, tahap zaman logam. Tapi kalau dia kata zaman, ada 4 zaman. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, logam. Dan paleo tu, litik tu maksudnya zaman batu. Paleo tu apa? Paleo tu bermaksud zaman batu awal ataupun zaman batu tua. Awal ataupun tua. Okay. Kalau Meso tu apa? Meso tu zaman batu pertengahan ataupun in the middle. Okay. Pertengahan. Pertengahan. Kalau Neo tu maksudnya zaman batu baru. Neo kan? Satria Neo. Kan ada kereta Neo kan? Neo tu maksudnya baru. Dia baru lagi. Baru-baru pun dah ribuan tahun jugalah. Dan juga logam. Logam ni adalah besi dan juga gangsa. Besi, gangsa, tu semua adalah logam. Besi, gangsa itu dah masuk zaman logam. Okay. Untuk bab ni, apa yang perlu ditekankan sebagai tahulah sikit Nombor 1, awak kena hafal nama zaman. Nama zaman tolong hafal Nama zaman. Kemudian awak kena tahu tahun. Tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau boleh hafal. Dan juga awak kena tahu ciri-ciri. Ciri-ciri setiap zaman ni. Okay. And then barulah awak tengok juga beberapa lokasi. Kalau dunia kat mana, kalau Asia Tenggara kat mana, kalau Malaysia kat mana. Jadi 3 jenis lokasi Yang pertama, kalau dekat dunia, okay, dunia, Asia Tenggara, dan juga kalau dekat Malaysia. Okay. Alright. Setinggalkan soalan-soalan yang kat sini supaya senang awak buat sendiri. Contoh berdasarkan ilustrasi 1 dan 2. Bandingkan aktiviti ekonomi manusia zaman prasejarah. Zaman ilustrasi 1, zaman batu lah kan. Ni zaman apa? Tengok kat sini. Lepas tu awak bagi tahulah apa teknologi yang mereka gunakan, peralatan seperti batu, apa yang mereka dapatkan daripada ekonomi ni. Ekonomi dia berbentuk sara diri ke ataupun komersial. Pada zaman baru ni apa yang digunakan? Teknologi moden, jentera, lagi jimat ke? Mana lagi banyak tenaga manusia diperlukan? Kat sini awak uraikan. Okay, mana lagi jimat masa? Awak bandingkanlah. Okay. Huraikan kesan positif manusia mula bercocok tanam dan menternak binatang. Apa kesan positif bila manusia dah boleh bercocok tanam, dah boleh menternak binatang? Okay. Try jawab kat sini. Okay, setakat ni boleh? Okay, simpan dulu, letak dulu tali punya pen-pen semua. Setakat ni jelas tak apa yang saya sampaikan? Alright. Okay. Jangan risau, ni semua nanti saya akan uploadkan, saya akan letak dekat answer. Okay. So, saya harap saya nak jumpa awak semua lagi dalam seminar ilmu free yang akan datang. Dan juga kita akan belajar banyak lagi, jangan risau. Okay, ini adalah proses. Kalau tanya saya sempat lagi ke saya nak belajar? Sempat lagi, tak ada masalah. Yang penting awak nak ke awak tak nak. Bukan sempat ataupun tidak. Okay. So, itu saja daripada saya. Saya Firdaus dan kita akan jumpa lagi dalam seminar ilmu free yang seterusnya dalam kelas geografi 4.30 sampai 5.30. Jumpa anda sebentar sahaja lagi. So peace peace yo. What's up. Alright. So jumpa awak semua sebentar lagi. Okay. Bye bye semua. Tak best lah tak bercakap. Macam mengajar kelas orang tak bercakap pula Okay. So ambil semua orang cakap bye sir boleh? Boleh 1, 2, 3. Ask all to Bye, Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Jangan main solo supaya Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye.
Assalamualaikum. Miau, 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 miau. Bye, sir. Bye semua.